Mereka cuma mengujarkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Ini berbeza dengan sifat Bani Israel. Bila mereka dengar kata-kata Nabi mereka berkata sami'na wa asayna, kami mendengar tapi kami akan mengingkari akan sunat-sunat Nabi-Nabi mereka. Dan janganlah kita, maka kita disuruh untuk beradab bila kita mempelajari akan sunat-sunat dan hadis baginda Muhammad SAW. Jadi sampai dikatakan bahawa kita jangan mendahului Allah dan Rasul SAW. Seolah cara anda mesti anda adopt cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW. Nanti anda mendahului adalah anda mereka-reka atau anda mencuba nak jadi lebih baik pada Allah dan Rasul SAW. Dan ini akan bawa pada kita dikeksakan di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, kita disuruh untuk menghormati hadis Nabi Muhammad. Dan anda dinasihatkan oleh Ustaz agar anda berhati-hati dengan kemunculan banyak hadis-hadis palsu yang kita dapat, yang kita tidak selidiki adakah ia benar ataupun tidak. Contohnya yang biasa diamalkan oleh orang-orang kita adalah bila tiba ada ajal atau ada nazar anda ke satu kubur di Palmerun, anda pula bawa ulut kuning dengan daging dan pisang. Kerana dekat masjid adalah monyet-monyet belaka. Kalau baginda hidup, mungkin baginda cakap Melayu, elok Arab. Apa itu ulut kuning? Anak orang Arab, anda tak makan ulut dan sebagainya. Dan anda meminta kepada seorang makhluk, sedangkan baginda sendiri minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benar yang diamalkan oleh kita agar Allah menyelamatkan kita daripada kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, telah anda tahu matlamat kita di sini adalah untuk matlamat mengumpulkan dana pembangunan Pusat Pendidikan Muhammadiyah bagi Kegunaan Bangsa Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Ini kami bakal menjalankan tabung untuk anda mengisi dengan seikhlasnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini adalah untuk matlamat berikan pendidikan pada ramai anak-anak kita yang ingin jadi insan-insan yang kenal agama, kenal Al-Quran dan kenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan tak lama lagi akan diwujudkan College Islam, ya Ustaz Abdul Salam, ya, College Islam, ya, InsyaAllah. Jadi kita akan adakan di Singapura. Anda tidak perlu nak pergi ke mana-mana, akan diwujudkan di Singapura. Dan hari ini adalah hampir cukup bulan. Dan saya tahu dalam anda punya wallet semua ada 5,000, 6,000. Letakkan semuanya sekali di dalam tabung-tabung yang bakal dijalankan. Sesungguhnya Allah bakal memberikan anda ganjaran besar di sisi Allah. Anda yang ada jam Rolex, buat apa ganjaran Rolex? Pakai Casio sudah. Rolex ini masukkan ke dalam tabung untuk dana pembangunan madrasah dan juga fasiliti bagi Madrasah Al-Arabiyah Islamiyah, insyaAllah. Selagi anda tak isi tabung itu, Ustaz dan Ustaz Naudin tidak akan menggunakan forum kita buat pusingan yang kedua. Ugut pula tu. Saya baru diberitahu bahawa polis telah berfungsi dan selama lebih kurang 2 tahun dan kini mereka sedang menawarkan sertifikat sarjana muda atau BA, Bachelor Degree, ya. Jadi walhasil ini satu kebanggaan bagi diri kita di mana ada di Singapura. Walaupun dinamakan sebagai negeri sekular, tapi ada usaha untuk mewujudkan pusat-pusat pengajian Islam agar anak-anak kita tidak terus tersesat. Dan yang bakal keluar daripada kolej-kolej dan pusat pendidikan ini, insyaAllah akan jadi insan-insan yang bakal menerajui masyarakat kita pada masa-masa mendatang. Sekiranya ada antara anda yang bakal menulis cek-cek ataupun apa-apa untuk pusat pendidikan Muhammadiyah, maka bolehlah anda merujuk kepada Ustaz Abdul Rahim Abu Nasir dan juga pada Ustaz Abdul Salam ataupun pegawai Muhammadiyah yang kini ada di masjid ini agar kita sama-sama dapat menyumbang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Asri bilang dia nak air bandung. Jadi muslim-muslimat, kita boleh mulakan kita punya program ataupun pusingan kedua. Boleh? Baiklah, alhamdulillah. Kalau kita akan pergi pada pusingan kedua dan nampaknya Ustaz Jalil Hasan dah tak sabar lagi, ya. Baiklah Ustaz. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dulunya adalah penyembah berhala.
Mereka menyembah lebih kurang 360 berhala. Berhala ini berbagai-bagai. Ada terbuat pada batu, ada kayu, ada pula yang tangannya ada tangan emas. Itu berhala yang digelar sebagai Hubal dan berbagai-bagai lagi. Tapi setelah dia dididik oleh baginda Nabi Muhammad SAW, perantaran Al-Quran dan Sunnah baginda Muhammad SAW, akhirnya muncul insan yang digelar sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik umat yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Dan muncul insan-insan cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Jalaluddin Hasan, di zaman kita ni ilmu sunnah sudah ada. Banyak ustaz-ustaz mengajar bab hadis, bab tafsir, ada saja kelas-kelas hadis dan sunnah baginda Muhammad SAW dijalankan. Dan saya rasa inilah satu-satu formula untuk maju macam para sahabat di zaman dahulu. Jadi sunnah ilmunya sudah ada, tapi macam mana kita nak mulakan untuk menjadi umat yang cemerlang yang pernah disebutkan oleh Allah sebagai memberikan sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Apakah yang Ustaz langkah pertama dan seterusnya? Maka soalan ini saya ajukan kepada Ustaz Jalaluddin Hasan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man walah. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, ahli kandungan pada hari ini Dr. Asri Zainal Abidin, muslimin dan muslimat ar-rahimahullah. Sebenarnya saya tertarik dengan apa yang Ustaz Zainal Abidin kata, bahawa kita mesti yakin, kita mesti cinta akan Nabi sebelum kita mengamalkan akan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak melahirkan cinta kepada Nabi bukan hanya sekadar nama. Kita panggil panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi, kita dah panggil macam nama si Acok, si Ali, si apa, si Raju, dah tak ada lagi kesan. Kehebatan baginda Nabi itu tak ada. Kita nak melaungkan Nabi tapi tak dapat melahirkan kehebatan Nabi. Sebab itu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, supaya kita dapat merasa dekat hubungan kita dengan Nabi besar kita Rasulullah SAW, yang mana petunjuk Nabi dan Al-Quran ini sebagai jalan keluar bagi maslahat ummah. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Saya mungkin nak berkongsi lah, mungkin doktor dah belajar Alhamdulillah sampai ke peringkat doktorat. Baru saya ni master lagi, belum dapat lagi ni. Dalam perjalanan insyaAllah tak tahu terpelincuk ke, jalan jumpa ke, jatuh ke, tak tahu lagi dah. Tapi macam mana kita lihat, ya, kita nak menyampaikan cinta kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berkaji akan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk lahir kita nak mengenali Rasulullah, mencintai Rasulullah, makna kita nak menghayati, dapat merasakan kehadiran Rasulullah dalam diri kita. Sampai kan Allah katakan dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang keyakinan dalam diri kamu. Makna yakin dia apa? Ulama menafsirkan al-maut, al-ajal, ya? Tetapi keyakinan sampai kita merasa benar-benar Rasulullah ada dekat dalam diri kita. Perlu kita mengenali Rasulullah SAW step by step. Jadi mulanya dekat mana? Mulakan dengan diri kita dahulu. Macam mana kita nak kenalkan diri kita dengan Rasulullah SAW? Kita belajar tentang sejarah Rasulullah, melihat akan pengorbanan baginda Nabi SAW, merasakan macam mana Rasulullah SAW sanggup mendahulukan dirinya lebih daripada diri dia, mendahulukan umat lebih daripada dulu, mendahulukan diri dia lebih daripada umatnya. Maknanya dia sanggup berkorban kerana umat. Sampai ke syafaat, semua Nabi ini mempunyai pemberian yang khusus daripada Allah SWT. Tetapi baginda kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kelebihan tersebut disimpan untuk menjadi syafaatul kubra li ummatihi, yakni kepada umatnya, yakni umat yang bertuah, yakni kita yang hidup pada waktu sekarang ini. Tak ada seorang Nabi, tak ada seorang Rasul yang mempunyai kelebihan, kehebatan yang melebihi akan baginda Nabi SAW. Sampai nak mati pun dia ingatkan kita. Dia tunggu di tepian sirat. Dan apa yang kata Rasulullah, inni faratukumul khut, aku tunggu kamu di perigi aku, kata baginda Nabi, yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Rasulullah SAW yang tak berikan kita minum daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebab tu kita nak cerita pasal Nabi. Dia kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta ke kau lebih daripada keluarga aku, lebih daripada keluarga, tetapi tidak seperti cinta aku untuk diri aku sendiri.
apa ni kita pakai cerita tentang maksud hadis tersebut. Kama qala Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, hai Umar, tak cukup lagi hai Umar. Ya Rasulullah, sekarang aku lebih cinta engkau daripada diri aku sendiri, wahai Umar. Wahai Rasulullah SAW. Sekarang kata Rasulullah, barulah benar-benar engkau cinta akan aku. Tapi kita nak lahirkan perasaan, sanggup berkorban untuk Nabi, nak melahirkan rasa cinta untuk Nabi. Mulakan dengan diri kita dulu, baru kita bawa kepada ahli keluarga kita. Seperti mana kata Ustaz tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu, ahli keluarga kamu. Macam mana kita nak selamatkan kalau kita sendiri tak yakin dan tak tahu jalan? Kita pandang orang-orang yang berjaya pada hari ini. Kita tengok Bill Gates, kita tengok Stephen R. Covey, kita tengok orang-orang yang telah maju dengan buku-buku mereka dari barat dan sebagainya. Mereka menggunakan formula yang dibawa oleh Islam. Contoh saja, kita pergi negeri barat, kita tengok al-Islam. Apa kata Profesor Muhammad Abdul? Aku pergi ke